video kali ini, kita akan membincangkan mengenai penyakit tanaman kelapa sawit, serangga perosak dan satu masalah istimewa yang jarang-jarang berlaku di filda seluruh Malaysia. Tapi sebelum itu, tak kenal maka tak cinta. Kita kenalkan dulu siapa itu kelapa sawit, apa itu kelapa sawit. Pokok kelapa sawit atau nama saintifiknya Ilex guineensis berasal daripada Afrika dan dibawa masuk ke Malaysia pada tahun 1911 sebagai tanaman hiasan. Penanaman kelapa sawit di Malaysia diperkenalkan oleh kerajaan sebagai langkah membasmi kemiskinan dalam kalangan penduduk luar bandar. Terdapat 3 masalah utama yang berlaku di ladang kelapa sawit Felda Kahang Barat. Perkenalkan Encik Isa yang merupakan salah seorang peneroka juga staf Felda. Beliau telah membantu dan membawa saya melawat ke kebun-kebun yang mengalami masalah-masalah utama. Antara masalah utama yang berlaku di ladang Felda ini ialah kulat ganoderma, ulat bungkus dan orang kuat. Kulat ganoderma atau nama saintifiknya Ganoderma boninensis tumbuh di pangkal batang pokok atau di bahagian akar pokok. Pokok kelapa sawit boleh dijangkiti pada usia seawal 4 bulan ketika berada di tapak semayan. Ganoderma dia boleh attack pokok bermula pokok itu di dalam tapak semayan berumur 4 bulan ke atas selepas pokok dialih pindah ke tapak semayan besar. Dalam tanah ni patogen tu memang dah ada dah. Ganoderma kat mana-mana memang dah ada. Dia bergantung kepada pokok tu lah. Kalau pokok tu kuat dia boleh lawan. Tapi kalau pokok tu tak kuat, itu yang dia kena attack dengan ganoderma. Kemusnahan oleh ganoderma hanya dapat dikesan pada tahap yang serius. Antara gejala dan tanda-tanda dijangkiti oleh ganoderma ialah pelepah daun patah, pucuk tidak kembang dan daun yang jarang. Setakat ini, kulat ganoderma hanya boleh dikawal. Cara-cara yang digunakan oleh Felda ialah yang pertama, mounding teknik. Mounding teknik digunakan untuk pokok-pokok yang mempunyai fruiting body tetapi kanopinya masih hijau. Yang kedua, pokok-pokok yang dijangkiti akan dimusnahkan. Pokok-pokok tersebut mempunyai fruiting body, kanopi yang tidak subur, pokok yang telah mati dan bahagian batang yang telah patah. Seterusnya, ulat bungkus. Ulat bungkus atau nama saintifiknya Methysa plana adalah sejenis serangga perosak pemakan daun sawit. Sepanjang peringkat pembesaran, ulat bungkus hidup dalam sarung atau bungkus yang diperbuat daripada daun sawit. Bahagian bungkus Methysa plana diperbuat daripada kepingan kecil daun sawit. Kepingan daun di bahagian bawah bungkus tidak bercantum. Bungkus untuk kepompong tergantung pada bawah daun dengan benang yang berbentuk cangkuk. Pada peringkat awal, larva akan memakan permukaan atas dan bawah daun. Larva yang matang akan memakan daun menyebabkan banyak lubang kecil pada permukaan daun. Ini akhirnya menyebabkan daun berwarna keperangan seolah-olah terbakar. Apabila populasi larva meningkat, ia boleh menyebabkan kerosakan yang teruk. Ulat bungkus atau Methysa plana memberi kesan yang besar kepada hasil pengeluaran iaitu 2 tahun hasil. Pokok yang dijangkiti dimakan daunnya, mengambil masa untuk pulih semula. Hanya selepas 2 tahun, pokok akan pulih sepenuhnya. Dalam tempoh ini, buah kelapa sawit masih boleh dituai. Tetapi, hanya bunga jantan yang akan terhasil sebagai bunga baru kerana faktor stres seperti kurang fotosintesis dan kurang cahaya yang diterima. Kaedah kawalan untuk Methysa plana ialah suntikan batang. Kaedah ini sesuai untuk pokok sawit berumur 5 tahun ke atas. Suntikan dijalankan selepas telur ulat bungkus menetas atau sewaktu larva masih muda. Racun asifik digunakan disuntik ke dalam batang pokok. Sebanyak 2 lubang diperlukan bagi setiap pokok dengan kuantiti 20 ml per lubang untuk satu pokok. Seterusnya, orang kuat. Apa itu orang kuat? Orang kuat ialah nama samaran bagi gajah yang merupakan masalah utama yang sangat jarang berlaku di mana-mana Felda di seluruh Malaysia. Gajah ni tak semua orang ada. Daripada kalau di Segamat ni 33 ladang hanya ada 5 atau 6 ladang.
Masalah gajah tidak dikategorikan dalam penyakit tanaman atau serangga perosak. Ia menjadi suatu masalah yang unik kerana kedudukan Felda Kahang Barat yang berada di dalam laluan gajah. Kedudukan Felda Kahang Barat yang berada bersebelah dengan kawasan gajah atau nama tempatnya, Kampung Gajah. Laluan gajah berada di sepanjang Kampung Gajah sehingga ke Taman Negara Endau Rompin. Pernah dengar Endau Rompin Spine? Endau Rompin Spine ialah sebuah kawasan yang merupakan koridor penting bagi pergerakan mamalia yang besar untuk bergerak daripada satu hutan ke hutan yang lain. Gajah-gajah akan mematahkan batang pokok kelapa sawit dan memakan buahnya. Ini memberi impak yang sangat besar kepada hasil pengeluaran kerana pokok-pokok yang dimusnahkan hanya dapat diganti melalui penanaman semula. Proses penanaman semula memerlukan tempoh masa yang lama. Oleh itu, pihak Felda telah memasang pagar elektrik di sekeliling kebun dan menggali lubang yang dalam di laluan biasa gajah. Macam mana dengan penjelasan tadi? Faham? Masalah-masalah seperti Ganoderma, Metisa plana dan gajah merupakan masalah yang beri kesan kepada hasil pengeluaran kelapa sawit. Contohnya, Ganoderma. Ganoderma memberi kesan sebanyak 30 hingga 40% dalam hasil pengeluaran dan pokok-pokok yang dijangkiti terpaksa dimusnahkan. Metisa plana pula juga memberi kesan sebanyak 30 hingga 40%, tetapi pokok-pokok yang dijangkiti masih boleh diselamatkan. Berbeza pula dengan gajah. Pokok-pokok yang dimusnahkan oleh gajah terpaksa dilakukan penanaman semula dan tempoh penanaman semula adalah lama untuk memperoleh hasil semula. Tapi, bagaimana pula dengan pokok-pokok yang ditanam semula kemudian dimusnahkan kembali oleh gajah? Oleh itu, masalah-masalah seperti ini perlu dikawal dan dicegah jika boleh kerana ia memberi kesan kepada ekonomi negara. Malaysia merupakan negara pengeluar kedua terbesar selepas Indonesia dalam sektor kelapa sawit. Wanna believe that you don't have a bad bone in your body.